Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hujung minggu. Kembali lagi kita ke segmen analisa pasaran forex mingguan untuk minggu pertama bulan Februari dari 1 Januari hingga 5 Januari. Diharap minggu lepas semuanya profit dan semoga minggu hadapan profit biru-biru lagi. Saya ingin membuat pengumuman bahawa kami akan melancarkan Facebook page kami untuk kami post signal scalping 20 pips kami di pertengahan bulan Februari. Dalam tu kami akan terangkan macam mana money management kalau nak follow, dan semua adalah free, okay? Tiada bayaran, tiada dipu-dipu. Cuma like page kami dan subscribe YouTube dan Instagram seperti yang tertera di screen. So minggu ni macam biasa saya akan membuat analisa untuk forex major pair. Sebelum bermula, ingin saya tekankan bahawa analisa ini adalah untuk menerangkan kebarangkalian pergerakan pasaran dengan menggunakan zon-zon yang saya analisa menggunakan SNR, SND, trendline dan sedikit fundamental. Jadi tanpa membuang masa, marilah kita ke pair kita yang pertama. Seperti yang saya dah tunjukkan minggu lepas, okey, dekat bawah ni ada weekly resistance yang sekarang sudah jadi support. Market telah berjaya memecahkan harga tu sekarang menuju ke arah weekly resistance yang berada di level 1.25. okey, kalau kita lihat di sini juga ada satu trend line, dan pada minggu lepas saya ada menekan ke bawah zone SND ni. Kalau dipecahkan baru dia akan cuba menuju ke atas untuk pecah resistance terdekat, kemudian baru dia akan menuju ke weekly. okey, tapi apa yang berlaku, dia tidak berjaya pecah, jadi untuk minggu hadapan saya expect dia akan menuju ke bawah. Untuk test trendline ni juga, dan kawasannya ada zone confluence di mana ada zone SND dan juga SNR di sini. okey, di selain itu saya juga lihat ada sedikit correlation bahawa mungkin USD akan menguat. Kalau kita tengok dollar currency index DXY, mari kita lihat DXY. Kalau kita tengok DXY ni, dia ada satu trendline okey, dia kalau kita tengok di XY ni, dia mengekalkan harga di atas 90 pada minggu lepas, dan kemungkinan minggu hadapan dia akan cuba test trendline ini, dan mungkin juga break. Kalau dia break, dia akan pergi ke level 92 ataupun mungkin menuju ke 94.5. Kalau kita perhatikan di sini ada satu zone accumulation yang menunjukkan seperti saya lihat ni macam Wyckoff Wyckoff bullish reversal. Jadi ini adalah kawasan accumulation. Kalau kita lihat di sini sudah ada satu spring. Jadi kita lihat kalau dia membuat satu lagi SOS ataupun strength, jadi dia akan pecah, dia akan test trendline ni juga, dan support resistance yang dipecahkan di sini, kemudian akan pergi menuju ke atas. Saya beranggapan mungkin minggu hadapan US dollar akan terus menguat dengan tambahan bahawa market masih sedang cuba menunggu keputusan tentang 1.9 trillion tu. Jadi nanti bila 1.9 trillion tu sudah confirm distribution dia apa semua dan dah dikeluarkan, barulah kita akan nampak US dollar akan slow melemah. Okey, pair kita yang seterusnya adalah GBP US dollar. Seperti minggu lepas, saya juga menjangkakan GBP US dollar akan meneruskan pendakian ke arah level 1.427 di atas ni, weekly resistance, kerana dia harga telah berjaya memecahkan resistance dan sekarang ni support di 1.35. Dia juga sudah testing dan sekarang menuju ke atas. Okey, untuk Great Britain US dollar ni, kita perlu ingat bahawa Brexit sudah selesai dan kemungkinan market akan cuba menstabilkan harga Great Britain ini. Jadi itu adalah satu bullish positive news untuk Great Britain dan sentimen yang positif. Okey, tapi namun demikian kita kena juga berhati-hati kerana contoh daripada segi sudut fundamental sebab contohnya pada hari terakhir minggu lepas, hari Jumaat, EU secara tiba-tiba telah mengumumkan bahawa supply vaksin COVID-19 daripada supplier di Euro, daripada AstraZeneca, perlu
sebenarnya perlu mendapat kebenaran daripada EU untuk mengeksport vaksin ke UK. Okey, dikatakan bahawa itu termaktub di dalam perjanjian Brexit. Dan juga EU menerangkan bahawa semua negara Euro perlu mengutamakan Euro dan memenangkan supply vaksin COVID-19 di Euro terganggu. Okey, kalau kita seperti yang saya cakap minggu lepas, kebanyakan negara cuma mendapat 30% hingga 50% order mereka sekarang kerana supply melebihi daripada supply sangat kurang. Okey, dia punya production rate adalah rendah. Okey, berbalik kepada technical, kalau kita lihat kalau kita pergi ke 4 hours, okey, kalau kita pergi ke 4 hours, kita dapat tengok dia dah pecah tapi dia masih bermain-main di kawasan resistant ni. Dan pada hari yang terakhir dia sekali lagi test dan ada kemungkinan dia akan naik. Kalau misalnya harga minggu hadapan berjaya memecahkan resisten di atas ni, saya mengagak dia akan meneruskan pendakian ke atas. Kalau misalnya kekuatan USD dapat mengatasi kekuatan Great Britain, mungkin dia akan terjun ke bawah dulu dan testing support di bawah ini. Okey, jadi kita perhatikan level yang di atas ni, di level 1.375 dan juga 1.365. Okey, ada sekitar lebih kurang 100 pip di situ. Apa-apa pun, saya tetap merasakan Great Britain US dollar ini tetap akan mendaki dan mungkin ada sedikit retracement all the way untuk naik ke atas itu. Okey. Okey, pair kita yang seterusnya adalah USD CHF, USD Swiss. Okey, USD Swiss daripada segi teknikal dia sudah test dia atau dia sudah bounce daripada level weekly support di bawah ni di level 0.877 ini. Okey, dia sekarang sedang buat sideways. Sepertinya dekat atas ni ada satu resistance di level 0.891. Jadi untuk minggu hadapan kita boleh lihat kalau misalnya dia pecah resistance ini, pecah dengan body pecah resisten ini, kalau waktu dia test itu kita boleh cuba buy dan dia pasti akan menuju ke arah trendline di atas ini. Bila dia berada di atas trendline ini, kita boleh cuba untuk tengok sama ada dia break atau tidak. Kalau dia break, kita boleh sekali lagi mencari buy sebelum dia menuju ke arah atas trendline ini, yang mana saya rasakan di sini adalah satu zone SND yang bagus. Okey, kalau misalnya minggu hadapan dia gagal untuk melepasi resisten di level 0.891 ni, kita boleh cuba untuk mencari sell dan dia akan menuju ke arah level weekly support di bawah ni. Andai kata kalau di weekly support ini dia pecah, so kita boleh expect dia akan menuju ke arah weekly support yang satu lagi di level 0.856. Dan kalau dia pecah, kita boleh tunggu untuk dia retest kembali weekly di 0.878 ni, ataupun mungkin dia akan cuba test zone SND di sini sebelum dia meneruskan perjalanan ke bawah. Okey, walau bagaimanapun kita perlu juga lihat isu-isu semasa. Swiss ini di banyak correlation dengan euro kerana Swiss ini berada di dalam zone euro, dia dikelilingi oleh negara-negara euro. Jadi apa yang menguatkan euro akan menguatkan juga Swiss, dan apa yang melemahkan euro akan juga melemahkan Swiss. Okey, so kita perhatikan minggu hadapan, kita perhatikan level 0.891 ni macam mana, dan kalau dia breakout pastikan body, okey, bukannya shadow. Tunggu dahulu candle tu siap, baru kita buat keputusan. Okey, apa-apa pun saya tetap merasakan USD Swiss ni akan naik kerana Swiss dan Japan adalah satu safe haven currency. Okay? Menurut saya pada minggu lepas risk off mode sudah agak melemah dan market sepertinya ingin kembali ke risk on. Kalau risk on mode itu diteruskan, kita akan nampak Swiss dan juga Japan akan terus melemah. Jadi ini membolehkan lagi USD Swiss ini untuk naik ke atas. Okey. Okey, pair kita yang seterusnya adalah USD JPY. Kalau kita lihat di sini USD JPY, okey, dia telah berjaya minggu lepas, dia telah berjaya memecahkan trendline kecil ini dan membuat satu breakout, dan dia juga
bukan sahaja memecahkan trendline di sini tapi juga memecahkan major trendline yang di atas sini. Jadi minggu hadapan saya expect akan ada satu retracement untuk dia test kembali trendline ni, dan juga perhatikan juga di sini ada satu zone SND. Jadi kita watch out level ni untuk retest, dan bila dia retest kita boleh cuba buy. Kenapa? Daripada sudut fundamental pula, seperti yang saya cakap tadi, yang market sepertinya sudah slow kembali kepada risk on mode. Jadi JPY dan juga Swiss akan slow melemah. Kalau dia pecah ke atas ni, saya expect dia akan cuba test resistance di atas ni, weekly resistance di atas, di level 106.97. Namun demikian, banyak level-level yang di sini yang perlu dia lepasi dulu. Dari semasa ke semasa kita akan lihat, dari minggu ke minggu kita akan lihat sama ada dia membuat satu pattern yang sesuai untuk break atau tidak. Okey, kalau daripada sudut sell pula, saya rasa kita boleh short sell, cari short sell untuk menuju ke trend line, dan kemungkinan juga kalau trend line dia ada buat deep retest, mungkin kita boleh tunggu di sekitar zone SND di sini ya. Kita boleh lihat zone SND yang di sini. Okey, kalau dia ada buat deep retest, jadi berhati-hati, gunakan management yang money management yang betul. Okey. Okey, untuk pair yang seterusnya adalah AUD US dollar, Australian dollar. Okey, seperti yang kita dapat lihat di skrin ini, harga dia bounce daripada level support di bawah ni 0.702, dan sekarang dia dalam uptrend. Dan dalam uptrend tu sekarang saya lihat dia sepertinya sedang buat descending flag. Okey, dia gagal melepasi trendline yang di atas ni. Kesan daripada AUD US dollar ni juga saya lihat dia banyak dipengaruhi, dia turun kerana banyak dipengaruhi oleh sentimen risk off pada minggu lepas. Jadi saya expect kemungkinan minggu hadapan dia akan turun untuk retrace sampai zone di sini. Kalau kita lihat daripada segi Fibonacci pun, kita lihat di sini adalah level 50, dan kemungkinan dia akan test kawasan situ sebelum dia bounce untuk testing balik trendline ni dan pecah naik ke atas. Kalau misalnya dia melepasi 0.618 ini, level di sini, saya merasakan dia akan meneruskan penerjunan, dan ini akan hanya berlaku kalau misalnya US dollar terus menguat dan juga data-data daripada AUD keluar agak tidak memberangsangkan. Jadi kita boleh lihat level-level untuk minggu hadapan. Kita boleh cuba lihat level di sini, sama ada dia akan test semula trendline ni sebelum menuju ke bawah dan test di bawah ni, ataupun kalau misalnya US dollar untuk buy, kalau misalnya US dollar melemah, saya menyarankan agar kita tunggu sehingga dia pecah trendline ini, dan baru bila dia retest baru kita masuk buy. Jadi untuk buy saya merasakan tidak berapa sesuai, kerana di sini wujudnya satu bearish engulfing. Okey, ada kemungkinan dia akan turun ke bawah untuk test level ini, dan dianggap sebagai retracement uptrend ni, dan baru dia akan menuju ke atas. Jadi itu saja untuk AUD US dollar. USD seperti yang kita lihat, dia juga telah melepasi level 0.691 ni, sekarang menuju ke arah 0.743 resisten di atas ni. Dan di sini ada dua trend line. Kalau kita lihat, ada satu minor trend line dan juga satu major trend line di sini. Seperti yang saya tandakan minggu lepas ni. Okey, trend line ni dia telah membuat satu fake breakout, dan kemudian dia harga maintain di atas trend line. Ini menunjukkan bahawa market masih cuba bullish untuk NZD US dollar. Buat masa ni antara NZD US dollar dan juga AUD US dollar, memang kita akan nampak kekuatan lebih kepada NZD berbanding US dollar. Okey, kerana data-data dan juga positivity datang daripada perkembangan COVID di negara tersebut. Jadi untuk minggu hadapan kita boleh lihat, kita boleh mula cari buy, sama ada dia akan testing semula trendline ini dan naik ke atas, ataupun dia akan terus naik ke atas, memecahkan level SND di sini
dan juga resistance di atas ni. Kemudian baru kita boleh kita kalau nak tambah buy, kita boleh tambah buy bila dia dah memecahkan kedua-dua kawasan ini sebelum dia menuju ke atas 7.43. okey. Okey, pair kita yang berikutnya adalah USD Kanada. Okey, USD Kanada ni siapa yang masuk buy minggu lepas pada hari yang terakhir pasti akan rasa sangat kecewa kerana loss. Okey, kerana pada saat-saat akhir Kanada mengeluarkan data GDP-nya sangat bagus, menyebabkan kekuatan Kanada ni jelas ketara di serata papan market. Okey, kita dapat lihat USD CAD kuat against US, against JPY, against Great Britain. Dan kekuatan tu kalau kita lihat dekat contohnya seperti di Great Britain, Kanada, dia punya kekuatan sehingga 200 lebih pips kalau tak silap saya. Dia penurunan dia tu pada hari yang terakhir. Okay? Jadi untuk minggu hadapan saya merasakan USD Kanada ni masih akan turun ke bawah. Kalau kita lihat di sini ada satu major trend line. Okay? Ada satu major trend line yang mana dia dah break dan sekarang dia seolah-olah sedang membuat satu retest ke kawasan ini. Kemungkinan dia akan turun ke bawah lagi untuk retest ataupun kemungkinan dia akan terus membuat penerbangan. Tapi pada pendapat saya, disebabkan oleh data Kanada itu, saya akan masih merasakan akan ada sedikit bearish di dalam USD Kanada ni menuju ke bawah untuk test trend line ni sekali lagi betul-betul. Sebab kalau kita lihat kat sini, harga ini dia tak sampai pun, dia tak betul-betul test pun trend line ni. Jadi saya expect dia akan turun untuk test, kemudian kita cuba lihat price action yang ada, kemudian baru kita akan decide sama ada untuk buy di mana. Dan kalau kita lihat di sini pada satu zone SND, jadi zone SND ini memainkan peranan di samping trend line ini tersebut. Okey. Jadi kita boleh cuba untuk buy sebelum dia meneruskan pendakian. Untuk USD Kanada ni, apa yang saya perhatikan setelah bertahun-tahun lamanya, selalunya kalau harga minyak turun, Kanada turut akan melemah terus. Kalau harga minyak itu naik, dia perlukan kenaikan yang signifikan untuk membolehkan ia mempengaruhi Kanada. Jadi berhati-hati juga, always perhatikan Kanada dan juga harga minyak semasa. Sebab correlation dia begitu adalah kerana Kanada boleh dikatakan satu currency yang mana bergantung kepada komoditi. Okay? Jadi komoditi seperti minyak banyak mempengaruhi Kanada. Jadi dekat situ kita perlu level-level yang kita boleh perhatikan adalah level SND yang berampiran di sini, dan juga kita perlu perhatikan news berkaitan dengan minyak, sama ada kalau tiba-tiba ada OPEC membuat apa-apa pengumuman ataupun kelemahan USD juga mungkin boleh mempengaruhi harga minyak. Jadi itu sahaja untuk USD Kanada. Okay guys, itu saja untuk minggu ini, analisa pasaran forex mingguan kita. Jumpa lagi hujung minggu hadapan. Okay, semoga profit biru-biru. Jangan lupa subscribe. Thank you very much guys.